المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. Kita sambung tadi. Thumma inna alaina bayanahu. Kemudian ini menunjukkan tarakhi. Kan keadaannya fa littaqibi, thumma litarakhi. Thumma ini menunjukkan lambat. Ya. Jadi timbul perbahasan di sini, harus ke tidak takhirul bayan. Allah Ta'ala bila datangkan sesuatu amar, kadang-kala dia punya tafsil ataupun dia punya bayannya itu datang lewat. Nama dia masalah apa? Takhirul bayani an waqtil khitabi. Melewatkan penjelasan lewat daripada waktu khitab, waktu datangnya firman. Firman Allah datang dulu dan dia punya khitabnya tu, dia punya bayan, penjelasan dia tu datang kemudian. Boleh ke tidak? Sebenarnya aimah ikhtilaf masalah ni ialah melibatkan bayan tafsili, bayan secara detail. Boleh ke tidak? Kalau bayan ijmali, aimah ittifaq bahawa tak boleh. Takhirul bayan an waqtil khitab. Takhir mana melewatkan penjelasan, lewat daripada waktu khitab, waktu datangnya, waktu turunnya wahyu. Kalau bayan yang ditangguhkan itu bayan ijmali, itu tak boleh. Bil ittifaq kata tak boleh. Bayan secara ijmal, secara ringkas, tak boleh lewat. Sebab akan jadi taklif ma la yutaq. Seakan-akan Allah Ta'ala membebankan hamba dengan perkara yang di luar kemampuan hamba. Allah beri satu perintah, tak beri penjelasan, tidak ada bayan ijmalinya, itu tak boleh. Bil ittifaq tak boleh. Ikhtilaf yang berlaku, yang ba'dul a'immah kata boleh, a'immah yang lain kata tak boleh, itu melibatkan bayan tafsili, bayan yang detail. Bayan yang detail tak boleh. Tak boleh di sisi ba'dul Hanafiyah. Sebilangan Hanafiyah kata tak boleh. Berbeza Syafi'iyah boleh. Antara dalil Syafi'iyahnya daripada ayat ni, daripada thumma inna alaina bayana. Thumma inna alaina bayana. Kemudian menjadi tanggungjawab kami untuk beri penjelasan. Thumma itu menunjukkan tarakhi. Bermakna boleh berlaku takhirul bayan an waqtil khitab, yakni bayan tafsili. Berbeza bayan ijmali tak boleh. Kemudian inna alaina bayanahu. Thumma inna alaina bayanahu. Ibnu Abbas tafsir dengan apa? Inna alaina an taqra'ahu. Menjadi tanggungjawab kami bahawa kamu dapat membacanya. Jadi timbul iskal, timbul kemuskilan, kenapa dua kali tu? Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala buat jaminan, sebut
memberi jaminan 2 kali sebut. Tadi di atas kali dah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ay wa taqra'ahu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ay wa an taqra'ahu. Menjadi tanggungjawab kami bahawa kamu dapat membacanya. Itu dah sekali. Ini sekali lagi Allah kata bayanahu tu bila Ibnu Abbas tafsir dengan antaqra'ahu 2 kali, bermakna Allah Ta'ala beri jaminan. Jadi soalannya perkara itu mukarrar. Allah Ta'ala beri jaminan sekali cukup dah, tak perlu berkali-kali. Apa tujuannya sebut berkali-kali ini? Siapa boleh jawab? Taqra'ahu yang pertama tu qira'ah li nafsik, baca untuk diri kamu. Kamu dapat baca, kamu dapat mengingati, dapat hafal, dapat dhabtu sadrin dalam dada kamu. Itu Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Taqra'ah yang kedua ni qira'ah lil ummah. Sebagaimana kami bertanggungjawab, kami memberi jaminan kamu dapat baca untuk diri kamu sendiri, kami juga beri jaminan bahawa kamu dapat baca kepada umat. Baca kepada umat, mengajarkan pula Al-Quran kepada umat, beri faham kepada umat. Itu pun kami ambil tanggungjawab. Jadi tidak ada perulangan yang tidak perlulah. Tidak ada perulangan yang tidak perlu. Bahkan di situ, walaupun Ibnu Abbas tafsir dengan antaqra'ah, tetapi walaupun Ibnu Abbas tafsir bayanahu dengan antaqra'ah, tapi taqra'ah yang kedua tu dengan makna qira'ah lil ummah, dengan makna mengajar kepada umat. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membaca kepada umat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajak mereka kepada keimanan yang sahih dan mengajar mereka untuk supaya mereka memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiraah yang pertama qiraah li nafsik, qiraah yang kedua qiraah li ummatik. Boleh faham? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu, selepas Allah Taala tegur supaya tidak gopoh dalam mengejar bacaan Jibril dan supaya tidak memaksa-maksa diri untuk dhabit Al-Quran, maka setelah itu Nabi hanya dengar saja, beri tumpuan untuk dengar saja. Tidak ada lagi tahrikus syafatain. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, selepas itu, idza atahu Jibril, bila datang malaikat Jibril, istama'a, baginda akan dengar. Baginda akan dengar. Fa idzan talaqa Jibril, bila Jibril alaihissalam pergi, selepas selesai wahyu, Jibril akan pergi kan. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala guna apa? Jibril selesai wahyu, Jibril meninggalkan Nabi. Apa lafaz yang Aisyah guna tu? Yufsamu ataupun yafsimu. Yufsamu anhu ataupun yafsimu. Maknanya Jibril meninggalkan Nabi. Lafaz yafsimu. Yafsimu, yufsamu, dua wajah boleh baca. Ma'rufan wa majhulan. Wa innahu la yufsamu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Bila Jibril pergi, dahi Nabi ini memercik peluh. Jadi fa idzan talaqa Jibril, bila Jibril pergi, Nabi qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan dapat baca ayat tadi kama qara'ahu, sebagaimana Jibril telah baca. Okey, jelas semua? Okay.
Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya Imam Bukhari datangkan Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, dari segi macam mana Nabi SAW tadaruskan perkara itu. Ini dalam riwayat berikutnya. Nabi tadarus dengan Jibril, maknanya untuk menjaga Al-Quran ini tidak semata-mata Nabi memadai dengan dhabtus sadrin, walaupun Allah dah jamin, tapi tidak memadai setakat itu. Bahkan Nabi tadaruskan pula. Ada muzakarah dengan Jibril, ada tadarus, ada saling mengulangi Al-Quran. Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi dengar. Itu bad'ul wahyi. Dari segi Al-Quran itu dimuzakarahkan. Itu dalam hadis berikutnya. Sebelum tu ada satu iskal di sini. Iskal berkenaan dengan tidak ada rabt, kita tidak ada keterikatan ayat Quran antara ayat sebelum dengan ayat selepas. Kan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini ayat ni dalam surah apa? Surah Al-Qiyamah. Yang mana sebelumnya Allah Ta'ala cerita pasal qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Semua tu gambaran tentang kiamat. Bahawa manusia ni apakah mereka menyangka bahawa kami tak mampu untuk mengumpulkan tulang temulang mereka. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirin, bahkan Allah kata kami mampu ala an nusawwiya bananah, untuk betulkan balik struktur badan mereka. Walaupun hujung jari sekalipun Allah Ta'ala mampu untuk susun balik. Jadi dalam keadaan cerita tentang kiamat tu, tiba-tiba Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tak usah kamu gerak-gerakkan lidah kamu untuk kamu cepat-cepat menguasai Al-Quran. Jadi soalannya tiba-tiba je cerita pasal jangan gopoh, sedangkan sebelum tu cerita pasal kiamat. Selepasnya pun pasal kiamat juga. Lepas ayat tu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kembali cerita tentang kiamat balik. Bahawa manusia kamu ni suka sangat kepada kehidupan dunia dan kamu meninggalkan kehidupan akhirat, melupakan kehidupan akhirat. Sehingga ayat-ayat macam ni yang mana pada zahirnya nampak tidak ada rabt, tak ada keterikatan sebelum dengan selepas. Ayat yang macam ni orang Syiah ambil peluang untuk memasukkan fahaman mereka, menyuntik fahaman mereka ke dalam pemikiran orang Islam. Mereka kata Quran ni Sayyidina Osman sudah hazaf, asalnya 40 juzuk, tapi 10 juzuk telah disembunyikan oleh Sayyidina Osman. 10 juzuk lagi ayat berkenaan dengan fadailu ahlul bait, kelebihan-kelebihan ahlul bait, tentang masalah imamatu Ali, Sayyidina Ali punya kepimpinan, tentang masalah wilayah imam. Di sisi mereka kan ada imam, kan imam ni punya wilayah ke atas umat.
Ayat-ayat yang sebegini mereka kata Sayyidina Osman telah sembunyikan sehingga daripada 40 juzuk tinggal 30 juzuk sahaja, itu kata mereka. Buktinya apa? Mereka kata ni, tengok ada ayat-ayat yang mana kelihatannya tidak terikat satu sama lain, jatuh macam satu apa tasbih kan, tasbih. Bila ada mana-mana bahagian biji tasbih itu jatuh, dia kelihatan tasbih itu tidak ada ikatan satu sama lain, tak ada keterikatan, tak ada rabt. Siapa boleh jawab ni kemusykilan yang bukan kemusykilan, kekeliruan yang coba dicetuskan oleh Syiah, khasatan Syiah Rawafid. Syiah Rawafid. Walhal apa yang mereka kata ni jelas bercanggah dengan jaminan yang Allah Ta'ala buat. Mereka kata Quran dah hilang. Dah di mananya jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran dan kamilah akan menjaga Al-Quran itu, memelihara Al-Quran. Allah dah beri jaminan. Bila Allah dah jamin, macam mana pula boleh berlaku ada ayat Quran yang tercicir dan sebagainya. Jadi sebab tu tidak benarlah apa yang didakwa oleh Syiah ni, tidak ada asasnya. Habis tu apa jawapan sini? Tengah-tengah cerita kiamat, tiba-tiba cerita Nabi, janganlah gopoh, dengar dulu Jibril baca, nanti kamu akan ingat. Lepas tu cerita kiamat balik. Macam mana nak jawab ni? Satu jawapannya, ini jawapan yang diberi oleh Imam Razi. Imam Razi kata sebenarnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ini macam satu jumlah mu'taridah. Guru kan sedang mengajar murid dia, tengok murid ada buat apa-apa kelalaian, main kupu ke, ada murid minum kopi ke, jadi ustaz bagi talbih, bagi ingat, umpama begitulah, seumpamanya begitu. Di sini apa dia? Di sini bukan maksud kita Nabi lalai Nabi cuai masa belajar, bukan. Tapi tanbih ni kerana lebih kepada Nabi punya kesungguhan untuk menguasai Al-Quran. Jadi sebagai Allah Subhanahu Wa Taala walillahil mathalul a'la, sebagai guru Allah Subhanahu Wa Taala tanbih. Allah Ta'ala kita tak boleh samakan dengan makhluk kan, sekadar buat untuk mendekatkan ilal fahmi, taqriban ilal afham. Kita kata seperti guru tu sekadar nak dekatkan kepada kefahaman. Bukan Allah Ta'ala tu serupa manusia macam guru, tengok pelajar lalai, guru tu pun tegur, bukan begitu. Walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala lah yang memiliki masal yang tertinggi, contoh yang tertinggi, yang mana tak dapat mana-mana makhluk pun menyamai masal yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut ini sekadar taqrib ilal afham. Di sini Allah Taala tegur macam mana? Tengah Allah Taala cerita pasal kiamat, lihat Nabi SAW sedang gopoh, sedang cepat-cepat gerak-gerakkan bibir untuk kuasai Al-Quran. Allah Ta'ala pun tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi ini sebagai jumlah mu'taridah. Siapa kata? Imam Razi kata. Jawapan yang kedua yang diberi oleh Allamah Zamakhsyari. Allamah Zamakhsyari kata tidak ada pun yang namanya tiada rabt, tiada keterikatan satu sama lain, tak berlaku pun di sini.
Sebabnya Allah Ta'ala cerita tentang kiamat. Lepas tu sambil tu timbul persoalan bahawa manusia ni kopoh. Khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan kopoh, ajul. Maka madammatul, mencela ajilah, madammatul ajil. Bila cerita akhirat, cerita hari kiamat, antara perkara yang menghalang manusia untuk maju pada hari kiamat ni, untuk jadi as-sabiqun as-sabiqun, untuk dia maju. Kan hari kiamat ni hari apa? Khafidatur rafi'ah, meninggikan sebilangan orang dan menjatuhkan sebilangan yang lain. Yang menjadikan manusia lambat ni apa dia? Mahabbatul ajilah, suka kepada ajilah. Ajilah mana dunia, suka kepada dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Suka pada ajilah ni dia lahir daripada sifat ujlah, sifat gopoh yang ada pada manusia. Yang Allah kata apa tu? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Dekat mana ayat tu yang cerita bahawa manusia ni ja'ula. Ja'ula maknanya gopoh. Nak yang segera. Gopoh nak segera ini ada persamaan tu dengan apa? Dengan mahabbatul ajilah, suka kehidupan yang segera, yakni kehidupan dunia. Jadi masih tidak lari dia punya jalan cerita dia tu, siak dia tu tak lari. Allah cerita pasal kiamat supaya manusia maju pada hari kiamat, tidak ada mahabbatul ajilah yang disebut dalam kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kamu suka kehidupan yang segera di dunia ni dan kamu mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi sehubungan dengan itu bahawa Nabi SAW dalam perkara talaqi daripada Jibril pun tidak perlu kepada ujlah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi ada qadar mushtarak tak? Ada titik persamaan antara dua ayat itu. Satunya ialah larangan mahabbatul ajilah, satu lagi larangan ujlah. Larangan mahabbatul ajilah dengan larangan apa? Larangan mahabbatul ujlah. Ajilah maknanya dunia, ujlah maknanya gopoh. Itu jawapan yang diberi oleh Allamah Zamakhsyari. Satu lagi jawapan yang diberi oleh Imam Qaffal. Imam Qaffal. Kalau ikut Qaffal ni maknanya tukang kunci. Boleh jadi Imam Qaffal ni dia buat kerja sebagai tukang kunci ya. Jual kunci, repair kunci, buat kunci. Boleh jadi, wallahu a'lam. Dapat gelaran Qaffal. Imam Qaffal kata dalam ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, itu bukan khitab kepada Nabi, bukan tuju pada Nabi pun. Itu tuju pada manusia pada hari kiamat. Bila diberi catatan amal, Allah kata iqra' binafsik. Kamu baca sendiri catatan amal kamu. Manusia bila baca dia kata ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa hal kitab ni? Tidak tinggalkan yang besar, yang kecil, semuanya dia catat. Manusia akan baca sendiri kan, iqra' binafsik. Masa tu Allah kata kamu baca tenang-tenang. Tak usah gopoh-gopoh. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami kumpulkan amal-amal kamu dan kami bacakan kepada kamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kamu baca, kamu telitilah dalam membaca itu. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kami akan terangkan kepada kamu amal-amal kamu. Sebab Allah Ta'ala mahu penghakiman di akhirat ni penghakiman yang adil, yang semua hamba berpuas hati
tidak komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, baca sendiri, tengok sendiri, tenang, baca dengan tenang. Tidak kamu menuduh Allah Taala zalim dan sebagainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Lepas tu Allah kata kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Bahkan kamu yang menjadikan amal kamu ni ringan, khaffat mawazinu, ringan amal kamu dalam timbangan amal. Maknanya hasanat kamu tak banyak. Sebab apa? Sebab kalla bal tuhibbunal ajilah. Kamu suka pada kehidupan dunia. Jadi kata Imam Qaffal, Allah Ta'ala tegur sini bukan Nabi SAW. Tidak timbul soal, tidak ada rabt. Sebab yang Allah Ta'ala tegur ialah manusia di pada mahsyar nanti, di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mereka membaca catatan amal mereka. Boleh Qaffal punya taujih ni boleh diterima, boleh kita terima kan, dan tidak berlakulah kalau kita terima taujih yang dibuat oleh Qaffal ni, tidak timbullah soal jumlah mu'taridah tengah-tengah turun wahyu Allah Ta'ala menegur Nabi, itu tidak timbul soal. Sebab apa? Sebab ceritanya ialah cerita tentang hari kiamat, bukan cerita Nabi ketika menerima wahyu. Cumanya kemusykilan lain pula timbul. Dari segi jalan cerita tu elok dah. Semua cerita pasal kiamat, pasal baca catatan amal di pada mahsyar, elok dah. Cuma dia jadi muskil sebab ini lari daripada Imam Bukhari punya tarajim yang beliau buat, tarjamatul bab yang Imam Bukhari buat. Sebab tarjamatul bab sekarang ni apa dia? Badul wahyi kan? Cerita berkenaan dengan wahyu, bukan cerita pasal hari kiamat. Dia lari pula gitu. Nak terima taujih yang dibuat oleh Imam Qaffal boleh. Cuma jadi kemusykilan begitulah. Kemusykilannya iaitu kitab ni kitab Badul Wahyi, bukan kitab tentang hari kiamat. Lari daripada nazam, susunan yang dibawa oleh Imam Bukhari. Jadi sebab tu kita nak pilih taujih yang mana. Mungkin taujih yang dibawa oleh Allamah Zamakhsyari itu mungkin cantik. Allamah Zamakhsyari kata ini cerita tentang madhammatul ajilah, madhammatul ujlah, madhammatul ajilah. Sambil cerita keadaan Nabi ketika mula-mula terima wahyu. Allah Ta'ala cerita kepentingan akhirat dan kepentingan tidak ada mahabbatul al-ajilah. Boleh faham semua? Ya. Semua ni boleh faham ke tidur? Ya. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Allah bagi faham. Okey. InsyaAllah kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.